KPM. Wah, dapat juga beli makanan kegemaran ni. Iya, semua dekat pasar malam tadi. Banyak ni, dah lapar lah. Tak sabar nak makan. Nak makan mana satu dulu ya? Yang ni ke? Yang ni ke? Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam cikgu. Dari mana ni? Saya tadi pergi pasar malam kat belakang ni je. Banyaknya makanan cikgu dijual. Macam sedap je. Saya dah lapar. Saya belilah sikit. Patutlah meriah je ni. Apa yang Nisa beli tu? Macam-macam cikgu. Saya beli ayam goreng, mi goreng, kentang goreng. Lepas tu ada makanan ringan sikit sempat saya bungkus tadi. Lepas tu adalah Boleh lagi. habiskan ke tu Nisa? InsyaAllah boleh. Semua ni makanan kegemaran Mesti saya tengah cikgu. lapar ni kan? Betul. Okey, makan tu boleh berpada-pada. Jangan sampai jatuh sakit pula tau. Alamak, boleh jatuh sakit ke kalau kita makan semua ni cikgu? Kalau kita makan berlebihan, kalori tu, boleh jatuh sakit. Baiklah kalau macam tu. Nanti saya tengok mana yang perlu saya kurangkan. Okey, cikgu nak satu? Boleh juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid di rumah. Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Saya Nisa K, pengacara anda hari ini. Nampak tak kejadian tadi? Dalam banyak-banyak makanan yang Nisa beli, sebenarnya kita tak boleh makan berlebihan. Tapi apa kaitan dengan topik kita hari ini? Nak mengetahui dengan lebih lanjut, jom kita nak persilakan cikgu kita hari ini. Kita ada Cikgu Tuan Johaidatul Muhammad Amin yang merupakan guru kanan sains dan matematik dari SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Jadi cikgu, saya nak tanya, sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ini? Kenapa saya tak boleh makan semua makanan kegemaran saya tadi cikgu? Okey, baiklah Nisa. Okey, hari ni kita nak belajar tentang tajuk nutrisi dan juga teknologi makanan. Okey, dan kita akan belajar subtopiknya ialah gizi seimbang dan juga nilai kalori. Baik. Jadinya Nisa, bila kita nak makan sesuatu tu, kita kena kira juga nilai kalori makanan tersebut supaya tidak berlebihan. Baik, nilai kalori makanan. Maknanya sebentar lagi kita akan tahu macam mana nak kira nilai kalori makanan ke cikgu? Ya, macam mana. Baiklah. Jadi di akhir sesi nanti, murid-murid akan dapat memerihalkan gizi seimbang, menjalankan eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan dan mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Baik. Inilah kita akan dapat 3 perkara ni lah. Okey? Untuk kita pelajari hari ini. Baiklah cikgu. Apa kaitan dengan kejadian tadi dengan topik kita hari ini dan konsep pembelajaran kita hari ini cikgu? Baiklah. Kalau tadi cikgu dengar tadi Nisa cakap Nisa beli banyak sangat makanan bergoreng, betul tak? Betul. Ayam goreng, kentang goreng, mi goreng. Okey, jadi bila kita belajar tentang kalori makanan, Baik. Makanan yang bergoreng ni dia nilai kalori dia lebih tinggi daripada makanan yang dimasak dengan cara lain seperti merebus. Baiklah. Kalau macam tu, banyak perkara yang kita akan pelajari sama-sama hari ini. Murid-murid di rumah, Nisa harapkan semuanya sudah bersedia untuk topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM. Hari ini topik kita berkaitan dengan nutrisi dan teknologi makanan di bawah subtopik gizi seimbang dan nilai kalori.
Cikgu Juaida, khusyuk betul tu. Tengok apa tu? Khusyuk ni baca artikel ni Nisa. Tajuk dia ialah semakin ramai kanak-kanak di seluruh dunia hadapi kekurangan zat makanan. Oh, kekurangan zat makanan. Kekurangan zat makanan ni atau nama lain dia ialah malnutrisi. Nisa pernah dengar tak? Malnutrisi? Apa maksud malnutrisi tu, cikgu? Hari ni cikgu nak ajar tentang ni. Okey, malnutrisi ni ialah masalah kesihatan yang terjadi akibat pengambilan nutrisi yang tidak mencukupi di mana sesetengah zat kurang atau dalam nisbah yang salah. Okey, contoh masalah kesihatan akibat malnutrisi ialah goiter, scurvy, marasmus, kwashiorkor, riket, rabun malam, beri-beri dan anemia. Ada tak yang Nisa pernah dengar? Saya pernah dengar rabun malam je, cikgu. Rabun malam ni kalau Nisa tengok disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Menyebabkan tidak boleh melihat pada waktu malam. Okey, waktu siang dia boleh melihat macam biasa, normal. Okey. Dan kalau kita tengok satu contoh lagi macam goiter tu disebabkan oleh kekurangan zat iodin menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid. Baik. Okey, bila kelenjar tiroid ni bengkak, okey, bahagian leher tu pun akan jadi bengkak juga. Okey. Dan kalau marasmus pernah dengar? Marasmus, yang ini saya tak berapa pasti, cikgu. Okey, marasmus ni disebabkan oleh kekurangan lemak dan otot menyebabkan penurunan berat badan secara mendadak. Okey, baiklah, ni antara contoh penyakit yang boleh disebabkan oleh malnutrisi. Baik. Okey, macam mana kita nak elak malnutrisi ni? Okey, cara dia ialah dengan kita mengambil pemakanan yang mempunyai gizi seimbang. Okey, gizi seimbang ialah amalan pemakanan yang mengandungi ke-7 kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, vitamin, garam mineral, air, lemak dan juga pelawas dalam kadar yang betul mengikut keperluan tubuh badan kita. Baik. Okey, kalau Nisa tengok kat bahagian depan tu, Nisa nampak tak? Ada pelbagai jenis makanan kan? Betul, cikgu. Okey, kalau Nisa tengok bahagian depan tu ada makanan yang sumber karbohidrat. Ya, karbohidrat mana di sini? Contohnya apa tu? Contoh apa sumber makanan yang mengandungi karbohidrat? Yang ini, cikgu. Yang ini kita ada beras. Contohnya kita kan. ada beras. Lepas tu dekat sini kita ada kentang. Dan beberapa jenis pasta. Ya, dan juga roti pun sama. Ada roti. Okey, dan kita ada buah-buahan, sayur-sayuran. Ini adalah sumber makanan yang mengandungi vitamin, garam mineral dan juga bertindak sebagai pelawas. Baik. Wah. Kat sana pula ada protein. Sumber makanan yang protein dan juga lemak. Protein contoh yang ini susu. Susu. Dan ada susu segar. Kemudian ada telur ayam. Kacang tanah pun protein juga. Kacang memang dia mengandungi nilai protein yang tinggi. Ikan bilis, cikgu? Ya, ikan bilis. Ikan bilis pun sumber protein. Sumber protein. Yang ini telur yang sudah digoreng. Okey, dan sebelah tu pula adalah sumber untuk makanan yang mengandungi lemak lah. Lemak. Macam minyak sawit, keju, mentega. Baik. Okey, dan kita jangan lupa tahu Nisa, kena minum air yang cukup. Ya, betul. Minum air kosong ni penting. Okey, baiklah, kalau kita tengok di sini. Okey, ini adalah contoh fungsi dan juga fungsi untuk setiap kelas makanan tersebut. Okey, fungsi untuk setiap kelas makanan tersebut. Baik. Contohnya macam karbohidrat, dia membekalkan tenaga. Okey, lemak juga membekalkan tenaga dan juga menebat suhu tubuh kita. Baik. Okey, protein pertumbuhan sel, membaiki tisu yang rosak, pembentukan enzim, antibodi, hormon dan juga hemoglobin. Banyaknya kebaikannya. Banyak kan dia punya fungsi dan kebaikan dia. Okey, pelawas pula merangsang peristalsis dan mencegah sembelit. Baik. Okey, dan vitamin dia mengekalkan kesihatan badan. Okey, contohnya kalau dalam sayur-sayuran ada vitamin A. Vitamin A baik untuk apa? Vitamin A baik untuk mata. Baik untuk mata. Ada tak sayur yang Nisa rasa tinggi kan dengan vitamin A kat situ? Vitamin A. Alamak, saya makan je, yang cikgu. baik untuk mata, Nisa? Kalau mata okey. Lobak. Okey, lobak merah. Betul, Boleh bagi bintang kat Nisa tu. Boleh. Terima kasih, cikgu. Dapat pun bintang. Tapi kan, cikgu, saya tertanya-tanya, apa pentingnya kita mengambil pelawas dalam pemakanan kita, cikgu? Baiklah. Okey, ramai yang mengambil mudah. Dia tak ambil pelawas tu dalam gizi seharian. Okey, dan ini menyebabkan dia mengalami masalah sembelit. Okey, masalah sembelit enterut tu boleh menyebabkan buasir. Baiklah. Okey. Ini adalah piramid makanan Malaysia.
bermula tahun 2020 kita gunakan piramid makanan yang baru. Kalau sebelum ni yang paling bawah sekali, yang paling banyak kita perlu ambil ialah karbohidrat. Ya. Tapi bermula 2020 yang paling banyak kita perlu ambil ialah vitamin dan mineral. Daripada sumber sayur-sayuran dan buah-buahan. Baik. Okey. Lepas tu diikuti oleh karbohidrat, protein dan yang paling sedikit ialah lemak, minyak, gula dan garam. Baik. Tak boleh tak ambil langsung, tak boleh, tapi kita ambil dalam kadar yang sedikit. Baik. Okey, mengikut konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, kat hadapan Nisa tu ada contoh pinggan sihat Malaysia. Yang ini cikgu? Ya betul. Boleh cikgu terangkan dengan lebih lanjut apa konsep pinggan sihat Malaysia ni cikgu? Okey, konsep dia ialah suku-suku separuh. Okey, maksudnya kita ambil bahagian suku tu suku pinggan diisi dengan sumber protein. Baik. Suku lagi diisi dengan karbohidrat. Okey, dan separuh diisi dengan sayur dan juga buah-buahan. Suku separuh. Jangan pula separuh nanti semua yang bergoreng je kan. Itulah. Okey. Kalau Nisa nak beli pinggan, boleh beli pinggan macam tu. Pinggan yang macam ni cikgu? Pinggan macam tu kan. Jadi senang kita nak tahu portion makanan kita. Pinggan ini telah pun ada bahagian-bahagian telah dibahagikan kepada suku separuh. Okey, cuba Nisa cadangkan apa agaknya yang Nisa nak letak dalam pinggan tersebut. Okey, jom. Saya suka ni makan-makan ni. Kalau separuh yang paling banyak mestilah banyak sayur dan buah-buahan. Okey, Nisa suka buah apple. Okey. Nisa suka sayur lobak merah pun sebenarnya kegemaran Nisa juga. Bagus Dan untuk mata buah tu. Pisang. Okey. Pisang pun tinggi kandungan kalium ya. Baik. Mineral. Okey. Kemudian separuh ya. Suku. Suku karbohidrat. Okey. Saya nak letak karbohidrat. Karbohidrat. Suku. Okey. Saya suka makan pasta. Boleh cikgu? Boleh. Saya letak sikit lah ya dalam pinggan saya. Kadang-kadang kita hanya ingat sumber karbohidrat hanya nasi sahaja Ya, kan? betul. Padahal roti, Pasta semua jenis dan pasta. kentang. Baik. Okey, baik. Sekarang Kemudian, protein pula. Protein. So, kita ada ikan bilis, kita ada telur. Protein. Okey, saya ambil telur goreng. Alamak. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu, tak ada masalah. Kegemaran saya juga ni. Okey. Telur goreng. Telur tu pun kita boleh pelbagaikanlah cara memasak. Selain daripada telur goreng, kita boleh gunakan telur rebus. Okey cikgu, ini dia pinggan suku-suku separuh saya. Baiklah. Macam mana cikgu? Okey, cikgu bagi luluslah. Lulus? Lulus dengan cemerlang Okey, boleh bagi bintang lagi. Bintang lagi satu untuk saya. Murid-murid di rumah pun boleh cuba. Dah boleh fikir-fikir dah macam mana nak bahagikan suku-suku separuh dalam pemakanan seharian kita. Betul tu. Baik. Okey. Saya letak bintangnya cikgu. Boleh. Okey, dah 2 bintang. Okey, so kita tengok sedikit lagi tentang masalah kesihatan yang akan dihidapi oleh individu yang gaya pemakanannya tinggi kandungan gula, garam dan lemak. Okey. Contohnya macam kita penyakit-penyakitnya ialah contohnya ialah arteriosklerosis, kencing manis, tekanan darah tinggi, alergi, hyperaktif dan juga kanser. Okey, kalau arteriosklerosis tu disebabkan oleh pengerasan dan penebalan dinding arteri disebabkan oleh pengumpulan lemak dan kolesterol okey dalam salur darah kita. Kencing manis sebab kandungan gula dalam darah tinggi. Tekanan darah tinggi disebabkan oleh pengambilan garam berlebihan. Baik. Dan juga alergi, hyperaktif dan kanser disebabkan oleh pengambilan bahan tambah makanan. Sekarang ni kita dah tahu apakah jenis makanan yang perlu kita kurangkan pengambilannya untuk mengelakkan risiko masalah kesihatan di masa akan datang. Baiklah, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita, jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan Cikgu Juhaida. Cikgu, saya ada soalan lah. Saya dan murid-murid di rumah tu tanya-tanya, apa terjadi pada makanan yang kita dah makan semuanya? Bila dah masuk ke dalam perut, apa yang terjadi pada makanan tu, Cikgu? Oh, okey. Bagus soalan Nisa tu. Okey, so makanan yang kita makan tu akan dicernakan. Okey, akan dicernakan dan zat-zat ataupun nutrien yang diperlukan oleh badan kita tu akan diserap oleh organ-organ dalam badan kita. Okey, kalau Nisa nak tahu, pencernaan seawalnya bermula dalam mulut kita. Dalam mulut? Ya, dikenali sebagai pencernaan fizikal. Waktu Baik. kita mengunyah makanan tu, sebenarnya kita memotong makanan tu supaya menjadi cebisan yang lebih kecil. Oh, iyalah. Barulah kita telan. Betul tak? Betul. Okey. Ni kalau tengok di sini pun kita ada, okey, bermula kita makan, masuk ke dalam salur esophagus. Salur esophagus, Okey, masuk ke dalam perut. Perut. Usus kecil dan juga usus besar. Ni usus kecil, usus besar. Ni adalah organ-organ yang terlibat dalam kita punya sistem pencernaan makanan. Baik, okey. Kalau dalam perut, dalam usus semua ni pencernaannya secara kimia lah sebab dia ada enzim. Okey, kalau di mulut kita panggil pencernaan fizikal. Baiklah, di awal tadi cikgu ada sebut kalau kita kena kira kalori dalam makanan kita. Macam mana nak kira nilai kalori, dan nilai kalori ni apa sebenarnya, cikgu? Okey, baiklah. Jom kita tengok dulu. Okey, nilai kalori makanan tu ada sebenarnya adalah jumlah tenaga. Okey, jumlah tenaga dalam makanan diukur dalam nilai kalori. Baik. Nilai kalori bagi suatu makanan merupakan jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Okey, nilai kalori ni dapat diukur dalam unit kalori, kilokalori atau kilojoule. Baik. Okey, nilai kalori dalam makanan diukur dengan menggunakan alat pengukur khas yang dinamakan calorimeter bomb. Okey, ni maksud nilai kalori. Okey, sebelum tu, baik kita tengok video dulu. Okey, jom kita lihat video ini bersama-sama. Murid-murid di rumah, ayo kita tonton. Semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Cikgu Tuan Juhaida. Untuk subjek sains pada hari ini, kita akan belajar tentang nilai kalori makanan. Untuk hari ini, kita akan buat satu eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori makanan dalam sampel makanan yang diuji. Sampel makanan yang akan kita gunakan ialah kacang dan juga roti. Alat radas dan bahan yang akan kita gunakan ialah kaki retot, tabung didih, silinder penyukat untuk menyukat 10 cm padu air, termometer, jarum peniti, plastisin, penimbang digital, penghadang angin dan juga mancis. Jom kita buat eksperimen sama-sama. Wah, itu dia eksperimen yang telah dilakukan oleh Cikgu Juhaida. Cikgu boleh jelaskan tak tentang eksperimen yang kita baru saja tonton sebentar tadi? Okey, baiklah. Eksperimen tadi kita buat adalah untuk menganggarkan berapa nilai kalori dalam sampel makanan yang diuji. Baik. Okey, dalam eksperimen tadi cikgu dah gunakan kacang tanah dan juga roti. Okey, formula pun ini adalah formula pengiraan. Baik. Okey, kita akan okey, cikgu nak minta Nisa kiralah nanti menggunakan formula ni, boleh kan? Boleh, kita buat Okey, sama-sama ya, murid-murid boleh di buat rumah. sama-sama. Soalan ada
di whiteboard tu. Baik. Okey, 4.2 darab dengan jisim air, darab dengan perubahan suhu air dan dibahagikan dengan jisim sampel makanan. Maksudnya sebab itulah kita guna penimbang tadi. Kita baik. nak kira berapa jisim kacang tanah tadi dan darab dengan 1000. Okey, baiklah. Cuba Nisa buat dulu. Nanti kita Okey, cuba. jom. Saya akan beralih ke papan putih di sebelah saya ni. Okey. Soalan Soalan 1 Nisa. 1. Hitungkan nilai kalori bagi sampel makanan K di mana kita tahu maklumat-maklumat yang telah diberikan di sini. Cikgu, kita ada jisim air 20 gram, jisim sampel makanan K iaitu 0.5 gram, suhu awal air 31 darjah Celsius dan suhu maksimum air 60 darjah Celsius. Ya, betul. Okey, cikgu bantu saya ya. Boleh, Sama-sama cikgu ya bantu. murid-murid di rumah. Jom. Kita mula dengan 4.2 tu memang nilai yang tetap. Saya perlu masukkan unit, cikgu? Boleh Untuk juga pengiraan. untuk Boleh? pengiraan. Okey. J -1. Ni. Yang ini suhu awan. 4.2 darab dengan jisim air. Oh, jisim air. Okey, okey. Jisim air tadi 20 gram, cikgu. 20 gram. Darab dengan perubahan suhu air. Perubahan suhu, macam mana kita nak dapat perubahan suhu tu, Nisa? Maknanya perbezaan suhu maksimum dengan suhu awal kan, cikgu? Betul. Saya rasa kita kena tolak. Ya, betul. Okey, 60 tolak dengan 31. 29. Baiklah, betul. 29 Celsius. Okey, bahagi dengan jisim sampel makanan darab 1000. Jisim sampel makanan tadi 0.5 gram. Okey. 0.5 gram darab 1000. Okey. Okey, jawapannya kita tekan kalkulator. Boleh, cikgu? boleh tekan kalkulator, Nisa. Okey, kejap ya. Nisa nak ambil kalkulator. Belajar sains dengan matematik memang kena ada kalkulator. Baik, 4.2 darab dengan 20 darab dengan 29. Okey, kita tulis dahulu. Kalau tak cukup ruang, saya tulis bawah ni boleh, cikgu? Boleh. Okey, 2 4 3 6 mari yang di bawah 0.5 darab 1000. Lagi 500. Kemudian 2, 4, 3, 6 bagi 500. Okey. 4.872. Ya, betul. Okey, betul? unitnya boleh ikut yang pertama ni, cikgu ya? Unitnya boleh potong tak? Ada yang boleh dipotong tak? 0.5 tu Nisa mungkin terlupa unit dia. 0.5 gram. Bawah tu kan. Jadi ni gram ada gram tu kat sini. boleh potong atas bawah. Potong gram. Okey, darjah Celsius boleh Potong. Jadi tinggal joule per gram. Okey. Tapi kita dah darab dengan 1000 tau, Nisa. Dah darab dengan 1000. Jadi dia dah jadi kilojoule per kilojoule. gram. Okey, dia jadi. Sebab yang bawah tu kita dah darab dengan 1000 Okey, bagus. Macam mana, cikgu? Terima kasih. Wah, dapat tepat pun sekali jawapannya. Boleh bagi bintang lagi untuk diri lagi sendiri. Baik, terima kasih, cikgu. Saya akan tambah bintang di papan markah saya. Okey, baik. Baiklah. Okey, so nampaknya Nisa pun dah tahu cara menggunakan formula untuk pengiraan nilai kalori makanan. Baik. Okey, berdasarkan daripada nilai yang kita dapat daripada eksperimen tadilah. Okey, sekarang kita tengok pula ni adalah contoh nilai kalori bagi beberapa jenis makanan yang biasa kita makan setiap hari. Nisa suka tak makan roti canai, nasi lemak? Cikgu, itu semua makanan kegemaran. Makanan roti canai kegemaran, setiap pagi. Wajib. Wajib Okey, kalau kita tengok di sini satu keping kecil roti canai tu nilai kalori dia ialah 250 kilokalori. Kalau nasi lemak satu pinggan 400. Nasi lemak ni adalah nasi lemak biasa tau. Yang biasa. belum tambah telur goreng, belum tambah ayam goreng, belum tambah sambal sotong. Okey, tapi nilai kalorinya telah mencecah 400. Okey, ni contohlah. Okey, Nisa tahu tak macam mana sebenarnya kita nak kira nilai kalori ni? Nilai kalori? Macam mana, cikgu ya? Kita kena guna
formula yang sebentar tadi atau kita ada formula yang lain, cikgu? Okey, yang tadi adalah nilai kalori dalam sampel makanan. Okey, sekarang kita nak tahu berapa pengambilan kalori harian kita. Pengambilan kalori contohnya harian. lah, okey, kita ada, tengok di sini ya. Okey, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan gizi seimbang kita. Baik. Okey, contohnya umur berbeza, keperluan kalori juga berbeza. Jantina antara lelaki dan perempuan pun berbeza keperluan kalori, Baik. aktiviti fizikal dan pekerjaan, iklim, saiz badan dan juga tahap kesihatan. Okey, ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi pengambilan kalori kita. Contohnya untuk remaja yang berumur 18 tahun, Baik. lelaki dan perempuan keperluan kalori harian mereka juga berbeza. Jadi contohlah, saya ambil satu contoh. Baik. Cikgu ambil satu contoh. Katakanlah keperluan kalori harian kita adalah 1,800 kilokalori. Baik. Jadi cara kita nak bahagikan ialah kita bahagikan kepada 5 kali makan. Bahagi 5 kali makan. 1,800 tu bahagi 5. Bahagi 5. Untuk sarapan, minum pagi, Baik. makan tengah hari, minum petang dan juga makan malam. Makan malam. Tapi cikgu, macam mana nak kira kalori? Ada menggunakan alat-alat tertentu ke, cikgu? Okey, menggunakan kita kalau nak kira untuk eksperimen dalam sampel makanan, kita guna alatnya ialah calorimeter bomb. Okey. Jadi kalau kita nak bahagikan kepada 5 tadi tu, Baik. 5 kali 5 hidangan tu, sarapan, makan tengah hari dengan makan malam tu 500 kilokalori setiap kali. 500 kilokalori Dan setiap juga kali. untuk yang minum pagi dan juga minum petang tu 150 kilokalori. Cikgu, saya ada soalan boleh? Boleh. Kalau 1,800 kalori dibagi 5 kali makan, andai katalah waktu sarapan saya ambil sedikit saja pengambilan kalori, maknanya pengambilan kalori pada waktu mungkin makan tengah hari atau minum petang tu perlu tak saya lebihkan untuk cukupkan 1,800 sepanjang hari? Okey, baiklah, bagus soalan tu. Okey, biasanya kalau kalau kekurangan sedikit tu tidak menjadi masalah. Okey, dan kadang-kadang dia seorang tu dia sarapan sedikit tapi dia makan tengah hari tu lebih berat. Jadi keperluan kalori dia tu telah ditampung di situ. Okey, yang biasanya yang menjadi masalah ialah bila pengambilan kalori tu berlebihan. Berlebihan. Yang tu yang menjadi masalah. Okey. Okey. Okey, bila kita belajar tentang kalori, tentang nutrisi, so tidak sah kalau kita tidak bercakap tentang indeks jisim badan ataupun Indeks lebih jisim dikenali badan. sebagai BMI. Nisa ingat tak berapa berat Nisa dengan tinggi? Boleh ingat, kita cikgu. kira sama-sama ni? Boleh, tak ada masalah. Okey. Kita nak kira BMI saya? Boleh. Okey, jom. Soalan 2 Nisa. Mari, saya akan beralih Okey. kepada papan ini. So Okey. Nisa tulis berat dengan Berat tinggi. saya 47 kilogram. Kemudian tinggi Baiklah. saya 160 sentimeter. Okey, formulanya 160 cm tu tinggi tu tukar kepada unit meter. unit meter 1.6. 1.6 meter. 1.6 meter. Okey. Baik. Okey. Baiklah. Boleh masukkan Masukkan. dalam formula tersebut. Mengikut Berat formula, bahagi dengan berat tadi. tinggi darab tinggi. 47 kilo Hmm. bagi tinggi darab tinggi, maknanya 1.6 meter tadi. Ya, darab dengan 1.6 meter 1.6 lagi sekali ya, cikgu? Ya, betul. Okey, macam biasa kita tekan kalkulator. Okey. 4 Okey, kita selesaikan yang bawah tu yang bawah dulu. Okey. 1.6 darab 1.6 sama dengan 2.56. Maknanya dia 47 kilogram bahagi 2.56 meter. Okey. Kemudian kita tekan lagi kalkulator. Tekan lagi kalkulator. 47 bahagi 2.56. Saya dapat nombor yang sangat banyak, cikgu. 18 perpuluhan Satu titik perpuluhan lah. Boleh bagi. 18.4, cikgu. Oh, tapi untuk okey. BMI, apa unitnya, cikgu? Tak ada unit. Tiada Okey? unit. Baik. Ada maaf. Kilogram per meter Kilogram tu. per Okey? meter. Baik. Tapi biasanya kita tak perlu tulis pun tak apa. Okey. Okey, kalau Nisa tengok carta indeks jisim badan ni, Baik. okey. Agak-agak Nisa berada di mana tu? Saya berada di kategori kurang jisim badan, cikgu. Jadi maksudnya Nisa perlu tambah lagi lah pengambilan kalori makanan harian Nisa. Maknanya saya kena tambah apa yang saya makan atau saya kena tambah jumlah kalori
Tapi jumlah makanan tu sedikit. Dia ada makanan yang tinggi kandungan kalori. Contohnya macam kita ada 2 jenis roti, roti putih dan roti gandum. Roti gandum tu dia lebih mengenyangkan dan dia nilai kalori tu lebih tinggi. Berbanding dengan maksudnya Nisa boleh tukar jenis makanan yang diambil dan pastikan makanan yang diambil tu mematuhilah ke semua ada 7 kelas makanan. Ya, baiklah. Maknanya bukanlah saya kena tambah makanan daripada 5 kali sehari kepada 7 kali sehari. Tidak. Bukan. Bukan. Okey. So, kesan buruk kepada kesihatan yang dihadapi akibat pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan harian individu. Baik. Ini biasanya kalau berlebihan lah, dia akan menyebabkan obesiti. Okey, pengambilan lemak. Okey, makanan yang tinggi nilai kalori yang berlemak secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Kalau anoreksia nervosa pula ialah keengganan seseorang individu untuk makan sebab dia terlalu risau akan kenaikan berat badan. Okey, jadi yang ni kurang pula kalori. Okey, diabetes mellitus ialah kencing manis, mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang, tekanan darah tinggi kandungan, mengambil makanan yang tinggi kandungan garam, dan bulimia nervosa ialah terlalu taksub dengan pengawalan berat badan. Okey, bulimia ni, penghidap bulimia ni dia akan makan dengan kuantiti yang banyak, tapi dia akan muntahkan balik. Okey, berbanding dengan anoreksia, dia memang tak nak makan langsung. Jadi itu beza dia lah. Perbezaan antara anoreksia nervosa antara dengan bulimia nervosa. Tapi kan cikgu, kadang-kadang bukan apa, kita tak dapat nak elak makanan ni sebab rasanya sedap, perisa macam-macam cikgu. Betul tu. Kalau Nisa tengok kat depan tu pun ada makanan segera kan? Ya, ada makanan segera. Ini kegemaran saya. Okey, makanan segera ni sebenarnya dia biasanya terdiri daripada makanan proses. Makanan proses ni dia memang tinggi kandungan bahan tambah makanan. Baik. Contoh bahan tambah makanan kita ada 7 lah. Okey, kita ada pengawet, perisa, pengemulsi, pewarna, pengantioksida, pemekat dan juga penstabil. Contohnya, okey, cikgu bergerak ke depan Boleh, ni. cikgu. Okey, kalau dalam roti burger ni pun ada pengawet. Supaya roti tu tak cepat berkulat. Dalam daging burger pun ada pengawet dan juga pewarna. Pewarna tu sebabnya makanan proses ni semasa pemprosesan makanan tu warna asal makanan tersebut hilang. Jadi perlu ditambahkan pewarna supaya kelihatan menarik. Kelihatan macam daging. Ya, berwarna merah. Kalau tak warna merah daging tu semasa proses tu dia akan hilang. Okey, dan luntur dan nampak tak menarik lah kan? Baik. Okey, sama juga dengan kentang goreng, tinggi kandungan garam. Maksudnya makanan-makanan ni kalau dimakan secara berlebihan tu boleh memudaratkan lah. Ini contoh bahan-bahan tambah dalam makanan contoh tu. Macam aiskrim saya rasa mesti ada macam pewarna, mungkin ada pemekat betul tu. Untuk Mungkin menjadikan tekstur aiskrim tu lebih cantik. Betul tak cikgu? Betul. Okey, kalau kita buat aiskrim sendiri kat rumah kan dia tak jadi tekstur cantik kan? Betul. Dia akan jadi terbahagi dua warna sebab dia tak ada pengemulsi. Tidak samalah dengan aiskrim yang kita beli di kedai sebab aiskrim yang kita beli tu dah diproses dan dah diletakkan bahan-bahan tambah makanan yang pelbagai. Betul tak cikgu? Betul. Dan satu lagi yang perkara yang isu yang merunsingkan sekarang ni ialah tabiat ataupun tabiat pemakanan rakyat Malaysia. Disebabkan oleh macam banyak iklan-iklan lah yang mempromosikan makanan segera, makanan rapuh, kemudian wujudnya lebih banyak restoran-restoran makanan segera dan restoran yang beroperasi 24 jam. Baiklah. Serta khidmat penghantaran makanan ke rumah. Saya bersalah. Saya bersalah cikgu, maklumlah lapar sentiasa. Malam pun order makanan berat lagi kan. Cikgu, ada kaitan tak pengambilan makanan tu dengan waktu pengambilan makanan? Ya, ada kaitan. Okey, seelok-eloknya bila kita makan malam tu sebelum pukul 8. Sebelum pukul 8. Maksudnya sebelum pukul 8 malam. Sebab makanan mengambil masa lebih kurang 2 hingga 4 jam untuk dicernakan. So sekiranya kita makan tu terlalu lewat, lepas tu kita tidur, jadi makanan tu semua tidak ditukar kepada tenaga dan akan disimpan dalam bentuk lemak. Itu yang menyebabkan pertambahan lemak dan juga berat badan. Maknanya cikgu, bila kita makan makanan dicerna dalam tempoh masa tersebut akan ditukar kepada
Tenaga. Ya, tenaga. Maksudnya badan kita akan menyerap nutrien-nutrien yang diperlukan, yang selebihnya akan disingkirkan daripada badan kita. Tapi kalau kita makan terlalu lewat, lepas tu kita tidur, maksudnya tiada aktiviti yang pencernaan, yang menggunakan tenaga. Baik, jadi makanan betul. tu semua disimpan sebagai lemak lah. Tenaga yang tidak digunakan akan disimpan sebagai lemak. Ini antara contoh perisa dan juga pewarna yang kita boleh jumpa di rumah. Betul tak, cikgu? Yang ada di rumah. Contoh. Macam cuka kan? Cuka, madu, yang ini rasa. Madu tu perisa, Perisa, pengawet. yang ini perisa. Kemudian kita ada pewarna. Pelbagai warna ini kalau macam saya suka buat kek kan, saya akan gunakan kan? pewarna bagi menarik. Kemudian kita ada, cikgu ni sama jenis ke gula-gula ni? Itu semua adalah gula, tapi bentuk dia lah berbeza. Ada yang dalam bentuk alamak cikgu, jatuh pula pinggan saya cikgu. Minta maaf cikgu. Pinggan saya ni mungkin minta makanan cikgu. Suku-suku separuh. Dia minta makanan suku-suku Dia pesan separuh. gula kena jauhkan. Dia dengar gula tu dia takut tadi. Sebut gula je dia terus jatuh. Sebab tak sihat kan. Kalau ambil berlebihan, tidak sihat. Baiklah, jom murid-murid. Nampaknya tibalah masa untuk kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Takut pula dia. Didik TV KPM. Masih menonton Didik TV KPM. Bagi memahami dengan lebih lanjut tentang topik yang telah kita pelajari hari ini, jom kita nak lakukan aktiviti bersama-sama. Cikgu Johaida, apa yang aktiviti yang kita nak lakukan ni, cikgu? Cikgu akan bagi soalan dan Nisa cuba suai padankan dengan jawapan yang betul. Jawapan. Maknanya yang di tangan Nisa ni semua kad jawapan. Ya, dekat tangan cikgu ni adalah kad soalan. Okey, baik. Saya dah bersedia. Murid-murid di rumah dah bersedia. Jom kita jawab bersama-sama. Silakan, cikgu. Baiklah, ni adalah soalan pertama. Soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai kalori? Apakah yang dimaksudkan nilai kalori, murid-murid? Mana satu jawapannya? Ini bukan. Okey, saya rasa sudah jumpa padanan jawapannya. Padanan jawapannya. Saya tampakkan di bawah begini. Jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Ya, betul. Okey. Yang kedua. Okey, namakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori, Nisa. Alat. Murid-murid. Tadi cikgu ada sebut tadi. Cikgu ada sebut. Bukan ni pengawet perisa ni, bukan. Karbohidrat ni, bukan. Murid-murid di rumah ada jawapan tak? Apa dia? Kejap Nisa cari ada tak dalam kad jawapan ni. Ada kalorimeter bom. Yang ini ya, betul. Saya ikut jawapan kawan-kawan di rumah. Okey, kalorimeter bom. Alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori. Soalan berjaya dijawab dengan tepat. Ya, terima kasih. Soalan ketiga. Nyatakan 5 kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Kita ada 7 kelas makanan. So, dia nak 5 saja. 5 saja kelas makanan. Kelas makanan. Yang ini ke? Tapi ini pengawet perisa pewarna. Ini bukan kelas makanan, murid-murid. Umur, jantina pun bukan. Jadi jawapan saya, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Ya, betul. Okey, soalan keempat. Nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi pengambilan gizi seimbang kita. Pengambilan gizi seimbang harian kita. 3 faktor pengaruhi pengambilan gizi seimbang. Nisa tinggal 2 kad jawapan je lagi dengan Nisa. Satu yang ada tulis pengawet perisa, umur, jantina dan tahap kesihatan. Saya rasa murid-murid di rumah semua pun setuju kan dengan Nisa?
Jawapannya umur, jantina dan tahap kesihatan, cikgu. Ya, markah keempat untuk Nisa. Dah 4 markah dah. Soalan terakhir kita untuk hari ini, nyatakan 5 contoh, 5 contoh bahan tambah makanan. 5 Senang je contoh kan? bahan tambah makanan. Ternyata tinggal kat yang terakhir, kat jawapan Nisa. Jawapannya pengawet, perisa, pewarna, penstabil dan pengemulsi. Ya, tahniah Nisa dah boleh dapat 5 bintang. Boleh tampal bintang untuk diri sendiri. Baik, jom cikgu kita bergerak ke meja utama kita di mana saya dah tak Sila-sila. sabar nak tampal bintang-bintang di papan markah saya. Banyak dah bintang-bintang Nisa ni. Maknanya 5 soalan 5 bintang lah cikgu kan? Ya, betul. 5 bintang untuk Nisa. 5 bintang. Baik. Cikgu, saya ada satu soalan. Boleh cikgu, saya tertanya-tanya pengambilan nutrisi untuk bayi. Bagaimana pula cikgu? Okey, baiklah. Kalau kita tengok tadi, salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan gizi tadi tu adalah usia. So, faktor umur berbeza, keperluan kalori makanan dia juga berbeza. Bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa semua berbeza. Baiklah. Dan bayi dia perlukan lebih protein. Lebih protein. Contohnya Untuk macam pertumbuhan tulang, susu. Daripada susu lah. Okey, untuk pertumbuhan tulang dan proses pembesaran. Boleh tak terjadinya pengambilan yang berlebihan? Kalau contohlah kita digalakkan mengambil vitamin dan juga mineral. Kalau kita terlebih makan buah pun boleh jadi risiko kepada badan kita, cikgu. Baiklah, kalau kita tengok buah-buahan kebanyakannya mengandungi vitamin C. Vitamin C itu adalah vitamin yang larut air. Jadi dia tidak akan disimpan dalam badan kita. Sekiranya berlebihan, dia akan dikeluarkan bersama dengan urin. Baiklah. Maksudnya badan kita akan menyerap mengikut keperluan sahaja, selebihnya akan disingkirkan. Baiklah. Saya ada satu soalan, boleh cikgu ya? Boleh. Banyak tanya pula Cikgu saya pun ni. nak bintang juga ni, macam mana ni? Boleh, saya bagi cikgu 10 bintang. Cikgu, bagaimana kalau BMI kita rendah, contoh macam saya tadi, kurang jisim berat badan dan kita perlu menambahkan nilai kalori. Tapi kadang-kadang kita terlupa nak jaga. Saya rasa, kena tambah nilai kalori. Saya beli makanan segera. Saya beli aiskrim. Jadi macam mana kita nak pastikan kita menjaga kuantiti makanan yang perlu dikurangkan dengan makanan yang perlu dilebihkan? Okey, baiklah. Pengambilan makanan kita yang paling utama adalah 3 kumpulan itulah yang utamanya, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Tapi dalam mengikut keperluan yang berbezalah, ikut piramid makanan tu. Okey, dan juga kalau kita nak dapatkan vitamin, mineral dan pelawas daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan cara kita memasak juga mempengaruhi jumlah kalori dalam makanan tersebut. Macam penggunaan minyak apa semua tu untuk menggoreng dan sebagainya tu, memang makanan tersebut tinggilah kandungan kalori. Lemak semua. Baiklah, terima kasih banyak-banyak cikgu sudi layan soalan-soalan saya, dan saya pasti murid-murid di rumah juga terjawablah persoalan-persoalan mereka. Memandangkan kita pun telah tiba di penghujung kelas kita, cikgu, saya nak minta cikgu buat rumusan untuk topik kita pada hari ini. Baiklah. Okey, untuk topik kita hari ini, kita telah belajar tentang nutrisi dan juga gizi seimbang. Okey, penting untuk kita mengetahui keperluan kalori harian masing-masing. Supaya kita ambil makanan ataupun diet seharian kita tu mengikut keperluan kalori yang sebenar, untuk mengelakkan penyakit disebabkan oleh kekurangan nutrien ataupun terlebih nutrien. Kurang pun bermasalah, lebih pun bermasalah. Jadi kita kena ikut keperluan badan kita. Baiklah, cikgu ada pantun ni, boleh? Cikgu nak pantun? Boleh. Tak ada masalah. Silakan, cikgu. Baiklah. Pesawat terbang di ruang angkasa, menderu enjinnya penuh tenaga. Amalkan pengambilan gizi seimbang sentiasa supaya kesihatan diri sentiasa terjaga. Wah, 10 bintang untuk Cikgu Johaida. Bagaimana pula dengan prestasi keseluruhan saya? Prestasi keseluruhan Nisa, anak murid cikgu ni memang sangat tip-top hari ni. Memang sangat cemerlang. Dan cikgu harap Nisa akan aplikasikanlah apa yang telah kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan seharian Nisa. Baiklah, juga dengan murid-murid di rumah, diharapkan anda telah belajar sesuatu pada hari ini. Jangan lupa untuk aplikasikan dalam kehidupan seharian. Bagaimana murid-murid di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan atau bahan pembelajaran kita hari ini, cikgu? Okey, baiklah. Murid-murid boleh dapatkan dari portal Sumberku. Portal Sumberku seperti
seperti yang tertera. Pautannya tertera di kaca televisyen anda. Baiklah, kita pun telah tiba di penghujung waktu. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Tuan Juhaida dari SMK Seri Titi Wangsa Kuala Lumpur. Terima kasih murid-murid yang setia menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K. Kita jumpa lagi. Bye.